Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya Nusnus L. Sofrin daripada bahagian pemakanan. So pada hari ini saya berkongsi berkenaan dengan pemakanan sihat untuk warga emas, terutamanya di sepanjang waktu pandemik COVID-19 ini. Okey, sebelum kita pergi yang lebih lanjut berkenaan dengan topik pemakanan sihat kita pada pagi ini untuk warga emas, so kita melihat kepada definisi warga emas itu sendiri. Okey, berdasarkan WHO ataupun World Health Organization, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, memberi takdiran ataupun definisi kepada umur yang dikategorikan sebagai warga emas, iaitu 45 ke 59 tahun dikategorikan sebagai usia pertengahan, belum masuk lagi lah umur tua lagi. So pada 60 ke 74 tahun baru kita kategorikan sebagai umur tua, dan 75 ke 89 tahun dikategorikan sebagai usia tua-tua. So kita untuk negara Malaysia pada hari ini semakin ke arah usia tua lah. Jadi kemudian seiring dengan kita punya perubahan usia kita, perubahan penuaan juga mempengaruhi status pemakanan kita, mempengaruhi kita punya terutamanya kepada golongan warga emas, sangat cenderung untuk mengalami ataupun untuk mendapat masalah mal pemakanan. Mal pemakanan di sini merujuk kepada ketidakseimbangan mendapatkan nutrien daripada makanan-makanan yang diperolehi setiap hari. Sama ada seseorang itu mendapat kekurangan nutrien maupun seseorang itu berlebihan nutrien daripada keperluan yang diperlukan oleh tubuh badan mereka sendiri. Okey. Seterusnya, nutrien dan semua makanan yang penting bagi warga emas yang kita boleh dapat setiap hari, yang ini diperlukan untuk setiap warga emas, iaitu yang pertama sekali ialah kalsium. Di mana kalsium ini makanan-makanan yang membekalkan kalsium seperti susu, keju, yogurt, sayur-sayuran, buah-buahan, tahu, ikan bilis dan juga tauge. Di mana kalau kita kekurangan sumber nutrien ini, kesannya tulang mudah menjadi poros dan juga menjadi patah, dan seterusnya ia juga mempengaruhi gigi kita. Gigi kita mudah rapuh dan juga dan cepat patah lah. Okey, seterusnya vitamin A. Vitamin A, kalau kita tengok makanan yang membekalkan makanan vitamin A adalah seperti susu, yogurt, keju, dan juga buah-buahan seperti betik, tembikai dan juga labu. Di mana kesan kekurangannya ialah kesihatan mata mudah terjejas, menyebabkan kita mudah dapat penyakit jangkitan mata dan juga kulit. Kita punya kulit kita juga boleh jadi kering dan juga kasar, dan seterusnya badan kita juga mudah untuk mendapatkan jangkitan. Baik, seterusnya vitamin B1 ataupun thiamin. Di mana makanan yang membekalkan vitamin B ini seperti daging, ikan, roti wholemeal ataupun bijiran penuh kita panggil, dan juga oats. Di mana kalau kekurangan vitamin B1 ni ataupun thiamin ini, ia menyebabkan kita kekurangan selera makan, menyebabkan keletihan dan juga sukar untuk kita tidur dengan nyenyak pada waktu malam lah. Okey, seterusnya vitamin B2 dan juga vitamin D, di mana makanan yang boleh membekalkan sumber vitamin B2 dan juga vitamin D ini seperti susu, yogurt, keju, dan juga telur. Dan satu lagi daripada organ dalaman haiwan lah, seperti hati. Juga kesan kekurangan daripada vitamin B2 ni boleh menyebabkan mata kita mengalami kemerahan ataupun gatal-gatal mata, juga menyebabkan mulut ataupun kita punya bibir mengalami kekeringan, ataupun cepat merekah macam, dan juga menyebabkan badan kita senang keletihan lah. Okey, vitamin D pula menyebabkan tulang kita mudah menjadi rapuh dan juga mudah patah. Okey. Seterusnya vitamin E. Kalau kita tengok makanan-makanan yang membekalkan vitamin E ini seperti sayur-sayuran hijau, minyak jagung, telur, daging dan juga ikan, di mana kalau kita kekurangan sumber vitamin E ini menyebabkan kita punya otot mudah menjadi lemah dan juga mempercepatkan proses penuaan. Jadi kalau kita ingin melambatkan proses penuaan, kita hendaklah meningkatkan pengambilan makanan yang tinggi dengan vitamin E. Baik, seterusnya, apakah gaya pemakanan sihat yang boleh diamalkan oleh warga emas, terutamanya pada pandemik COVID-19 ini? Kalau kita merujuk kepada agama Islam sendiri, tabiat pemakanan yang boleh diteladani ialah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana amalan pemakanan baginda amat bertepatan dengan Al-Quran yang bermaksud makan dan minumlah tetapi janganlah berlebih-lebihan, berdasarkan surah Al-A'raf ayat 31. Baik, jadi apakah amalan gaya pemakanan sihat yang pertama? Iaitu yang pertama sekali, amalkan pemakanan sihat berdasarkan piramid makanan. Okey, kalau kita melihat kepada piramid makanan Malaysia pada tahun 2020,
kita ada 4 aras. Setiap kumpulan perlu diambil dan merangkumi 3 komponen utama, iaitu seimbang, pelbagai dan yang paling penting sekali ialah sederhana, dan juga perlu disertakan dengan air kosong. Baik, kenapa kita perlu mempelbagaikan makanan? Sebab kita kena ingat, tidak ada satu pun makanan yang boleh membekalkan kesemua nutrien yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Kerana itu kita memerlukan pelbagai jenis makanan dan juga perlu diambil dengan kuantiti yang sederhana. Baik, seterusnya kita dah tengok tadi piramid makanan Malaysia. So daripada piramid makanan Malaysia ini, bagi memudahkan pengambilan makanan kita terjemahkan piramid makanan Malaysia ini kepada pinggan sihat Malaysia. Apa itu pinggan sihat Malaysia? Pinggan sihat Malaysia ini diperkenalkan dengan konsep suku-suku separuh, di mana suku terdiri daripada kumpulan nasi, mi, roti, bijirin, produk bijirin dan juga ubi, dan seterusnya suku terdiri daripada kumpulan ikan, ayam, daging dan kekacang, dan seterusnya separuh lagi terdiri daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Di mana kalau kita lihat 5 mesej utama pinggan sihat Malaysia ini ialah pastikan sekurang-kurangnya separuh dari bijirin makan anda adalah bijirin penuh. Kemudian makanan hidangan tidak bergoreng dan tanpa santan setiap hari. Seterusnya, makan makanan yang dimasak di rumah dengan lebih kerap berbanding ambilan makanan di luar rumah. Kemudian makan 1 ke 2 makanan ringan yang sihat, ataupun kita panggil snack lah, antara waktu makan hanya jika perlu sahaja. Dan yang terakhir, makan 3 hidangan utama yang sihat dalam sehari, iaitu sarapan pagi, tengah hari dan juga makan malam. Kita kena ingatlah 5 mesej utama ini. Dan seterusnya, amalan gaya pemakanan sihat yang kedua ialah makan secara tetap dan teratur. Jadi kita cadangkan kalau untuk warga emas terutamanya, untuk memastikan keperluan tenaga ataupun keperluan nutrien itu mencukupi, perlulah mengambil makan ataupun waktu makan, iaitu sarapan, minum pagi, makan tengah hari, makan petang dan makan malam. Sekurang-kurangnya 3 waktu utamalah, sarapan, makan tengah hari dan makan malam. Kalau boleh jangan dielakkan. Ini kerana apa? Ia membantu paras gula dalam darah, dan juga kita galakkan untuk contoh makan malam tu ambil 3 ke 4 jam sebelum waktu tidur. Okey, seterusnya amalan gaya pemakanan sihat yang ketiga ialah kurangkan pengambilan makanan tinggi garam, gula dan lemak. Yang ini adalah poin yang paling penting sekali lah. So mengapa kita perlu kurangkan pengambilan lemak, garam dan gula ini? Ini kerana perubahan pada dera rasa. Apabila kita berlaku penuaan, of course kita punya dera rasa kita akan semakin berkurang, dan ini menyebabkan kita untuk mengambil makanan-makanan ini dengan lebih tinggi lagi, macam gula, garam. Kita dah semakin kurang rasa masin, kurang rasa manis, dan kita akan menyebabkan kita akan menambah lagi kuantiti garam, gula dan lemak tersebut. So seterusnya ianya apabila kita mengambil dengan kuantiti yang sangat tinggi, ia boleh meningkatkan risiko mendapat penyakit kardiovaskular ataupun penyakit jantung lah, senang kita sebut. Seterusnya kencing manis dan juga obesiti. Baik, seterusnya kurangkan pengambilan gula. Pastikan kalau kita nak ambil juga pengambilan gula ni, pastikan kita mengambil kurang daripada 10 sudu teh sehari. Itu yang paling penting. Jadi untuk garam pula terdiri daripada natrium dan klorida. Garam ni juga terdapat dalam bentuk yang lain seperti monosodium glutamat, ataupun lebih bahasa mudahnya kita panggil MSG. Natrium ialah mineral penting, diperlukan oleh dalam tubuh badan kita setiap hari, tapi perlu diambil dalam kuantiti yang kecil. Pengambilan garam pula tidak boleh melebihi 1 sudu teh ataupun bersamaan 5 gram sehari. So kita tak perlulah bersusah payah untuk nak menimbang berat garam tersebut. Cukup sekadarnya kita ukur melalui penggunaan sudu teh sahaja. Baik, seterusnya kalau kita melihat kepada penggunaan lemak pula, kurangkan penggunaan lemak yang tinggi, sebab kandungan lemak dalam tinggi menyumbang kepada berlebihan berat badan. Lemak tepu dan lemak trans pula boleh meningkatkan kolesterol di dalam badan. Baik, sebagai kesimpulannya dekat sini, kalau kita tengok, kita dah pergi dengan lebih lanjut tadi untuk melihat kepada kesimpulan. Yang pertama sekali, amalkan pemakanan sihat tadi, seperti kita tadi, berdasarkan dengan piramid makanan Malaysia. Dan kalau untuk memudahkan kita punya pengambilan piramid makanan Malaysia itu, kita pindahkan kepada pinggan sihat Malaysia dengan konsep suku-suku separuh. Suku nasi,
ataupun kumpulan karbohidrat, suku protein ataupun senang kita panggil lauk. Okey, dan yang separuh lagi terdiri daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okey, yang kedua, amalkan kepelbagaian, kesedaran dan juga keseimbangan dalam pemakanan. Pastikan kita mengambil makanan dari pelbagai sumber makanan, bukan hanya daripada satu contoh sumber makanan saja. Pastikan kuantiti yang sederhana dan juga perlu keseimbangan di dalam pemakanan kita. Okey, dan yang ketiga, makan secara tetap dan berjadual. Tingkatkan pengambilan serat dan pastikan kita mengambil susu setiap hari. Susu juga memainkan peranan penting dalam membukakan sumber kalsium bagi memastikan kita punya tulang kita sentiasa kuat, tidak mudah rapuh dan juga patah. Dan pastikan kita mengambil cukup air kosong 6 ke 8 gelas sehari. Satu gelas tu bersama dengan 250 ml. Pastikan kita mengambil cukup air kosong sehari. Pastikan awasi berat badan kita dan sebaik-baiknya lakukanlah senaman ringan setiap hari sedekat mana yang mampu untuk kekal sihat dan juga cergas. Okey, sekian daripada saya, Muhammad nutritionist El Safrin daripada bahagian pemakanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.